Bertemu semula, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluahkan kekecewaan kerana segelintir majikan didapati menawarkan gaji tidak setimpal dengan kelayakan dan skop kerja yang perlu dilakukan oleh rakyat tempatan. Menurutnya, kerajaan sedang giat membangunkan talent pool yang berkemahiran, produktif dan berpotensi tinggi. Namun, terdapat majikan masih menawarkan pendapatan di bawah paras gaji minimum. Bersama kita melalui Google Meet, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Fellow Angkasa Universiti Malaysia Kelantan Akademi Aura. Prof, terima kasih kerana bersama kita di Buletin Awani jam ini. Prof, kalau kita boleh lihat kan kekecewaan Perdana Menteri itu, bagaimana kita melihat ada lagi majikan yang ingkar terhadap pembayaran atau penetapan bayaran gaji minimum itu, Prof? Terima kasih sebab Awani jumpa saya. Saya telah baca komen yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam. Nampaknya majikan masih menawarkan gaji dalam 1,200 hingga 1,500. Baik, sepatutnya bila satu perintah gaji dikeluarkan, akta, maka perintah itu perlu dipatuhi. Sebab seperti mana kita tahu, dalam Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732 menyatakan secara jelas-jelasnya maka penalti akan dikenakan. Jadi itu satulah. Tapi kita tidak mahu penalti itu jadikan satu asas lah. Yang kita nak sekarang ni, apakah hasrat majikan untuk membayar gaji kepada seseorang pekerja. Jadi di sini saya nampak macam majikan masih lagi tak aware ke, saya tidak tahu. Tetapi mereka perlu melihat undang-undang itu telah ada sekarang. Jadi bila ada pegawai-pegawai berkuasa daripada Kementerian Sumber Manusia, KTK, Jabatan Kerja akan pergi, maka mereka kena bayar. Dan bayarannya tinggi. Kalau penalti pertama tu RM10,000 seorang pekerja. Lepas tu berulang RM20,000. Lepas tu dia ada penalti tu dia akan disambung. Kalau jadi kita tidak nak majikan tu damage lah reputasi dia kerana gaji minimum. Jadi apakah tujuan gaji minimum? Kita nak jadikan seorang pekerja industri harmoni, kita nak bergerak daripada pekerja luar negara asing kepada pekerja tempatan. Jadi saya rasa dari segi itu dari segi majikan, dari segi pekerja pula, pekerja sebagai seorang pekerja mestilah berubah mentaliti. Jangan menggunakan gaji 1,500 sebagai alasan supaya mereka tahu saya ada undang-undang, maka saya bekerja, tidak apalah, majikan kena bayar. Bukan macam tu. Seorang pekerja tu bekerja untuk syarikat itu. Apabila syarikat itu telah membuat profit, maka dia akan dibayar lebih lah. Memang majikan patutnya begitu kan, bayar lebih. Jadi majikan kenapa dia bayar kurang dari itu? Di manakah letaknya cara majikan menguruskan pekerja itu? Jadi di sini saya nampak dari perspektif hubungan industri, kedua-dua belah pihak memainkan peranan penting dalam aspek gaji minimum ini. Prof, ingin juga saya tanyakan di sini yang mana kalau kita lihat ada tidak adil bagi sesuatu syarikat enterprise atau yang masih kecil itu untuk menawarkan kalau kita lihatlah perkara itu sesuatu saiz kepada sesuatu saiz syarikat itu untuk menawarkan gaji minimum, tetapi itu adalah dia punya orang kata undang-undang. Adakah wajar Kementerian Sumber Manusia memperincikan sektor atau industri tertentu yang perlu segera menguatkuasakan gaji minimum ni ke atau macam mana, Prof? Okey. Sebab kita ni sudah dapat ratifikasi daripada ILO. I think kita sedia maklum, kita telah dapat ratifikasi ILO. ILO ni ialah memantau gaji minimum seluruh dunia. Kita dapat. Maka pembayaran gaji ni dia tak kira mana-mana small ke, medium ke, besar ke, micro. Tidak, dia tidak kira itu. Selagi seorang di bawah katakan 5 orang pekerja, maka gaji minimum perlu dibayar. Betul. Tetapi kita boleh membuat kajian mendalam lah. Maksudnya kita boleh bagi insentif. Contohnya kerajaan come up with insentif untuk micro. Jadi setiap tahun saya ulang kali dah bagi tahu, setiap kali bajet, tidak lama lagi kita ada bajet kan, yang akan dibentangkan, SME banyak dapat bajet. Kenapa bajet itu tak digunakan untuk meningkatkan produktiviti dan juga profit of the syarikat mikro tu, SME itu, untuk melonjakkan mereka dan mereka boleh bayar gaji minimum. Jadi kita dari segi undang-undang kita tak boleh mempersoalkan. Yang kita persoalkan sekarang ialah insentif khas diberikan kepada mikro industri ataupun SME. Itu penting. Jadi jangan insentif itu diberi tapi tak sampai kepada
majikan berkenaan. Itu isu masa COVID-19. Masa during the COVID kan yang MCO tahap 1, tahap 2 tu, banyak majikan mengatakan mereka tak dapat funding dana sampai ke mereka. Jadi kita kena ikhlas, telus, integriti dan so kita kena itu sebab saya banyak kali beritahu Perdana Menteri sebagai leader of the country beliau boleh mantau dari Menteri Sumber Manusia pun telah bertungkus lumuslah dalam hal ini. Jadi lain-lain kementerian pun kena tolong juga. Contohnya Kementerian Koperasi ke, Kementerian Keusahawanan ke, Kementerian Pendidikan Tinggi ke, semua kena bekerjasama. Sebab dalam konteks gaji ini, kita bukan kata gaji untuk certain kementerian. Ia melibatkan semua kementerian. Jadi di mana kita melihat kedudukan Malaysia dalam 5 tahun akan datang? Kita kena ada profiling untuk negara kita. Adakah kita masih lagi bincang pasal isu gaji ataupun kita bergerak kepada contohnya PLWS, Productivity Link Based System. So kalau pekerja itu tidak diikuti dengan lain-lain reward pun kena bagi dan dibantu oleh kerajaan dalam hal ini, maka jadi bagi saya kerajaan sebagai third party memantau yang syarikat-syarikat ini. Pastikan mereka dapat menyumbangkan kepada GDP negara. Dan sekarang kita dapati SME, micro, tak banyak dia sumbangkan kepada seperti target yang kita tentu. Jadi kena buat study. EPU ke, kena buat kajian mendalam lah tentang ini. Apa masalah dia? Prof. Jadi dalam bajet akan datang, tolong dapatkan satu formula di mana boleh membantu syarikat-syarikat mikro dan ini dan dari segi undang-undang tak boleh soalkan. Mereka kena bayar. Kalau tidak, ILO akan memantau kita dan maka banyak GLC company, multinational company mungkin tak akan datang. Jadi multinational ini datang ke Malaysia, mereka nak tengok satu labour practices yang fair. Itu yang kita utamakan sebab bila ada banyak MNC datang ke sini, mereka nampak wow, Malaysia memang praktiskan ratifikasi gaji minimum lah. Jadi saya punya cadangan yang di sini ialah cuba lihat balik reward ataupun insentif yang kita boleh bagi, tax redemption ke ataupun training ke, kita banyakkan training. Sebab tu saya sebagai research fellow dalam dalam NHRC National Youth Center, saya dilantik dengan beberapa orang HR daripada ni, kami adalah bertungkus lumus memastikan SME mikro boleh ke arah depan. Jadi HR ini penting semua Malaysia. Di situ HRD Corp sudah pun berubah sekarang kita panggil HRD Corp Corporation. Tapi sekarang ni di mana HRD akan pergi ke syarikat. Jadi kita pun sudah bermula bincangkan di peringkat kebangsaan dan sekarang kami akan pergi kepada syarikat-syarikat dengan bimbingan dan sebagainya. Itu satu. Kedua ialah kita ada majlis penasihat buruh kebangsaan selama ni tak aktif. Jadi saya menjemputlah yang berhormat Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Saravanan, beliau dengan MEF, MTUC, tolong bincang jangan sampai 2 tahun. Every 3 months ada discussion. Jangan isu labor ni berpanjangan. Jadi di situ kita ada satu platform tripartism, ada PM pun menjelaskan semalam tu, kita gunakan. Jangan melambat-lambatkan. 4 kali meeting. Bawa isu, bincang. Maka saya rasa Malaysia akan berjaya masa akan datang. Alright, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman daripada Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan.